and spicy. Kena dengan kita punya tajuk assignment kita, spicy. Okay Cok, nak tanya sikit. Ya. Memang suka makan benda pedas ke? Suka makan pedas. Daripada kecil saya makan pedas. Mak saya ajar saya makan pedas. Kalau kedai tak ada pedas, biasanya kita orang akan tukar kedai lain lah. Faham. Kalau kat orang kahwin ni, kalau hidangan dia tak pedas, saya akan marah pengantin lah. Biasa benda tu common lah. Benda jadi dalam family saya. Tak tahu kan? Tak tahu. Dalam cili, dia ada satu kimia ni, nama dia capsaicin. So, capsaicin ni, kalau kita makan, dia akan melekat dekat saraf yang bagi maklumat pasal kepanasan. Dan saraf ni kat lidah lah. Okay Cok, Ya. kau tahu makan je kan? Kau tahu tak kesan baik dia apa? Kesan baik dia, dia tingkatkan metabolism. Bagus. Lagi? Siap. Bila metabolism kita tingkat, pembakaran lemak dalam badan akan lebih cepat. Jadi sebab tu kalau kat rumah, waktu saya nak diet dulu, saya akan makan sebelah pokok cili. Jadi lepas dia makan satu suap, saya akan buat ni. Biasanya satu hari habislah satu pokok tu. Daun-daun sekali saya angkut. Patutlah kurus. Okay guys, boleh ikut tips dia ni Okay, lain. Ada tahu apa lagi efeknya? Efek baik. Tahu lagi kebaikan dia lah. Makan pedas ni boleh melampau sangat cucuk. Yus. Wah. Okay, makan pedas ni kau tahu tak? Boleh buat mata kau lagi bertambah jelas. Ya ke? Kau tak tahu kan? Tahu. Okay, nak tahu sebab apa? Kenapa? Sebab jumlah vitamin A dalam cili ni lagi banyak daripada jumlah vitamin A dalam carrot. Makan sekarang tu. Okey, kesan buruk dia pertama. Pertama, kau boleh dapat appendix ke tu? Appendix tu bukan dekat belakang dia punya assignment tu ke? Kan itu jangan macam tu. Jangan. Apa ni sebab yang cili apa biji cili tu kau tahu yang kecil-kecil tu. Yang kuning-kuning tu. Benda tu tak ada dalam perut kau. So benda tu yang jadi asid dalam perut kau tu. Okay, last job. Okay. Kesan negatifnya yang kau kena tahu, makan pedas yang banyak pun tak boleh juga. Sebab kau makan banyak, kau akan sesama. Kau waktu lepas sesama, kau akan sakit ulu hati. Betul kan? Okey. Lepas tu mati ke? Betul kan? Balik rumah ni kau akan berak. Cirit-birit. Cherry berry. Conclusion ni Cok, aku nak cakap sikit lah. Kau nak makan pedas ni boleh, tapi dalam kuantiti yang sederhana lah. Janganlah sampai ayam McD spicy 3 kali kotak je lah. Okay, so ada ucapan Cok? Ucapan saya, kalau nak kurus makanlah pedas. Makan pedas boleh berpeluh. Betul. So kita payahlah pergi jogging. Bagus. Sekejap tak? Mantap. Saya Nu'ain Khaira binti Ramlan. So hari ini saya akan interview seorang pemuda nama Cik Is. Saya nak tanya, adakah Cik memang peminat tegar makanan pedas? Bagi saya, makanan pedas tu wajib ada dalam masakan yang saya makan. So, kalau tak ada pedas, tak bermaksud tak ada sedap. Adakah Cik pernah berhadapan dengan masalah serius? Macam contoh, pedih hula hati ke, ataupun apa panggil? Appendix? Ya. Buasir. Buasir. So, yang pernah tu ada bila saya makan yang betul-betul ekstrim pedas. Okay. Bila saya makan, first untuk permulaan kita tak ada rasa apa-apa, kita just rasa masakan biasa. Sedap, pedas. Bila sampai hujung-hujung dia punya kepedasan tahap maksima, kita dapat rasa badan memang berpeluh satu badan. Dan saya mengalami pedih hulu hati dalam 3 jam selepas saya makan pedas.
Macam mana pula cara Encik atasi masalah tu? First saya ada baca, ada terlihat dalam artikel, ada orang cakap untuk kita elakkan ketahanan kita, body kita dapat apa dia panggil, adapt dengan kepedasan maksima, kita tak boleh minum ais. Elakkan minum ais bila makan makanan pedas. So kita perlu minum air suam ataupun air biasa, air masak biasa. Okey, saya nak tanya lah, betul ke ada orang cakap kalau nak mungkin orang panggil nak tapis dia punya kepedasan, nak kurangkan kepedasan dengan minum susu ataupun yogurt? Tu ada betul. Betul juga untuk tapis, untuk tahan body kita dari segi adapt kepedasan maksima. So setakat itu saja saya punya apa orang panggil, temu bual. Ya, okey, terima kasih Cik Is. Sama-sama. Nanti kalau saya senang lagi saya akan tanya pada Cik Is ataupun interview ataupun call Cik Is. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Hi, of course I do. It was before. Tapi sekarang I dah tak boleh makan pedas sangat. Spicy food I suka first is samyang. Paling favourite lah. 2 kali pedas. So dalam seminggu I akan makan 3 or 4 times. So then every time makan nasi I akan makan sekali dengan cili padi sebagai ulam. Spicy food bagi I kepuasan to enjoy my food. Every time I makan kena ada rasa pedas. Setahu I lah, makan pedas boleh menyebabkan kita sakit perut, diarrhea. And if kita eat too much spicy food lah, kita mungkin akan kena buasir. Plus spicy food is not good for our digestive system. Dulu I memang suka makan pedas. Tapi macam mungkin makan pedas banyak sangat, so terkerap few times tu macam buang air besar tu kan, macam buang air besar ada darah. So lepas tu when I stop makan spicy food, lepas tu I dah tak buang air besar, keluar darah dah. So sejak daripada itu I memang kurangkan makan pedas. Lepas tu sebab I takut dah macam belagat. Pengalaman I tentang pengambilan spicy food is what I told you just now. So first, sakit perut tu perkara yang biasa bila kita makan pedas. So then start daripada dari situ I buang air besar dan akan keluar darah. Nasihat doktor kepada I is jangan makan spicy food secara melampau. Kerana terdapat kesan buruk terhadap diri kita kalau kita makan spicy food tu secara melampau. Hai semua, nasihat saya kepada yang suka sangat makan pedas tu, makan pedas tak salah. Yang salahnya apabila spicy food itu dimakan secara kerap, berlebihan dan melampau. Jika tidak mahu jadi macam saya, stop amalkan gaya pemakanan pedas tu secara melampau. Stay safe, stay healthy. Hi, can I interview for a while? Hi, sure, yes. Okay, before we start, can you introduce yourself? Okay, hi, my name is Alia. Oh, hi Alia. Okay, the first question is, do you love to eat spicy food? Yes, I love to eat spicy food. All my meal must be spicy. If it's not spicy, I will not eat it. Wah, look like you so suka sangat makan pedas. So, dalam tahap berapa kepedasan yang you boleh makan? I mean dalam rate 5, berapa rate pedas yang you boleh makan? Dalam rate 5, I boleh makan 4 per 5 macam tu. Tapi ikut mood jugalah. Kadang-kadang I boleh makan sampai tahap kepedasan 5. Sebab tahap kepedasan tu kan boleh macam okay. lah. Faham. So makanan pedas apa yang favourite? You punya favourite? My favourite is ramen. And lepas tu Maggi pedas gila, sambal belacan and banyak lagi lah.
semua yang pedas saya suka. Oh. Oh, I see. So you tahu tak makan pedas ni ada good benefit dia? Oh ya ke? Tak tahu pun apa benefit dia. Macam makan pedas ni dia ada bahan anti rasangan. Actually cili ada antioxidant. Dia ada vitamin A and C which dia boleh meningkatkan pengaliran darah dengan melebihi baik. Lepas tu dia boleh, daripada situ dia boleh dapat vitamin tu juga. And dia bagus untuk kulit. Oh, okay. Thank you for the info. I baru tahu about that thing. Okay. Tapi makan pedas pun mesti ada efek. Macam bila makan pedas, contoh macam makan ramen, tak ada ke efek lepas makan? Contoh macam bila you makan tu, esok tu bangun cirit-birit ke? Adalah efek tu. Macam hari ni I makan ramen, esok hari I rasa sakit perut. Tapi kalau makan macam sambal bacang ke atau yang lain, tak adalah. Selalunya ramen je lah. Sebab orang tahu kan tahap kepedasan ramen macam mana. Betul lah tu. Ramen memang pedas. So macam bila dah tahu efek lepas makan tu, kenapa you tak stop makan pedas? Sebab you dah tahu ada pengalaman daripada kena efek tu. Why macam tak terus stop? I tak boleh stop makan pedas. So I suka makan pedas. Biasa my meal kan semua kena pedas. So kalau I stop, I tak akan makan lah. Macam bukan pedas. Oh, okay. Right, so saya ada terima beberapa soalan daripada Cik Shima. So regarding about the spicy food lovers. So you are at the right person, at the right place to ask me. So okay, you can ask me. Okay, so am I a spicy food lover? Okay, saya memang orang Melayu, tekak Melayu memang suka makan makanan yang pedas. Tapi setelah saya disahkan mengidapi penyakit OBS, saya tidak lagi boleh makan makanan pedas. Okay, so how frequently I am eat spicy food in a week? So dalam masa seminggu tu saya mungkin makan sangat jarang dan mungkin sehari almost tiada, mungkin sekali saja dalam sehari, dan dalam seminggu mungkin dalam 2 kali atau 3 kali sahaja. Okay. Seterusnya, adakah saya terkesan dengan makanan pedas? Okay, ini sangat penting. So apabila saya makan makanan yang pedas, dia akan terus efek kepada perut saya dan saya akan mengalami sakit perut yang agak teruk lah, sehingga the next day. So bila saya sedar saya menghadapi masalah sakit perut bila makan pedas, apabila saya bercuti ke Bali, Indonesia. So seperti semua yang kita tahu, as we all know, semua yang makanan-makanan food dekat Indonesia is really spicy. And so saya mengalami sakit yang amat sangat sakit. Telah memberi kesan kepada saya dan saya refer kepada doktor. Dan doktor cakap pada saya menghadapi OBS, Irritable Bowel Syndrome, IBS, maafkan. So nasihat saya kepada mereka-mereka yang suka makanan pedas, kalau boleh, kalau perut tu boleh terima, makan sajalah. Tapi beringat-ingat, pilihlah yang daripada medium ke hampir tidak pedas lah. Tapi jangan pilih yang sangat pedas. Boleh makan sangat pedas tapi kurangkan. Okay, itu saja. Terima kasih. Mild, medium, or hot. Whatever your preference, health experts say adding spice to your meal can benefit your health. Sometimes adding different spices and herbs together can actually help the absorption of other nutrients. Adding things like red pepper flakes, chili powder, or turmeric can add vitamin C, fiber, and different vitamins and minerals to your meal. Another good thing with spicy foods is the foods that you're generally consuming that have these compounds in them also have nutritional bang for your buck. So they are calorically low in calories and fat and protein, but they're really high in nutrient density. Studies show eating spices regularly can also decrease your risk for chronic disease. It's also been shown to decrease risk of heart disease because the compounds in red pepper flakes tend to decrease your bad cholesterol, your LDL, and decrease inflammation as well. But if you're
looking to add extra spice to your meal, be sure to look here and not here. You really kind of want to stick to those basic spices instead of looking for them more in preserved sauces that could also be higher in fat and sodium and actually end up contributing more to weight gain or chronic disease risk. Keep in mind, it's important to know your limits. Too much spice can irritate your gastrointestinal tract. If you already are predisposed to heartburn, spicy foods can continue to irritate that and exacerbate those symptoms. Whether it's red peppers or a sprinkle of black pepper, adding a little spice can enhance the flavor and benefit your overall health.